Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yakni yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahu azim. Allahumma faqihna fid din 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa pada malam ini, setiap hari Isnin malam, pukul 9.30 malam seperti biasa, bersama dengan saya Ustaz Amir Halal dalam platform FB page Ustaz Amir Halal. Kita akan berkongsikan ilmu tentang isu-isu halal dan juga kita berdiskusi tentang isu-isu dan juga perkara-perkara ilmiah sama ada berkenaan dengan syariah halal juga teknikal halal. Jadi kepada para sahabat-sahabat yang berada di luar sana, ayuh bersama-sama dengan kita pada malam ini. Satu lagi tajuk yang kita kebincangkan tentang DNA babi bukan babi. DNA babi bukan babi. Ini orang kata tajuk yang perlu juga kita fahami, apatah lagi kalau hari ini ramai orang yang bercakap soal tentang vaksin, adakah dia ingin bersumberkan kepada babi ke tak, kita nak testnya bagaimana. Jadi pada malam ini kita nak test tu boleh ke tak boleh nak ditest tentang DNA babi ini. Jadi kepada semua sahabat-sahabat kami yang berada di ruang maya ini, sila sharekan, sila kongsikan link ini, FB ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Sila tagkan nama-nama sahabat-sahabat kita panggil mereka ini dengan harapan, dengan mudah-mudahan dengan tagnya kita itu akan menyebabkan dia sedar dan juga dia dapat melihat perkara yang kita bincangkan yang menjadi topik ilmiah untuk kita nak juga kena tahu. Supaya apa? Supaya kita taklah duk katakan yang macam-macam. Jadi ilmu ni nak kena cari. Jadi di antara platform yang saya sediakan ini untuk juga kepada sahabat-sahabat nak tahu, inilah ruangnya. Boleh kita nak bertanyakan soalan, boleh tanyakan soalan di ruangan komen itu. Baik, pada malam ini kita akan bersama dengan seorang yang pakar dalam bidang lab ni. Lab ini untuk kita nak kongsikan apakah tentang DNA babi itu macam mana. Bersama dengan saya adalah yang berusaha Encik Nur Amin Muhammad Nur, CEO Halvac Laboratories Sdn Berhad. Assalamualaikum Cik Amin. Mic kena unmute ya, mic ya. Okey. Waalaikumsalam Ustaz. Ustaz Hisham sihat ke? Sihat alhamdulillah. Ni duk rumah ke duk office ni? Hari ni kita nak sebenarnya kita nak bercakap pasal DNA, pasal lab. Saya duduk kat office di lab. Bukan kat rumah. Office kat lab. Office dalam lab Ya. Maknanya nak ambil aura. Nak ambil aura lab lah. Orang lab ni memang macam tu lah kan. Nak hidup dia, mati dia di lab lah. Tak boleh lagi dah. Tak boleh lagi dah lab. Tengok di belakang ni juga ada Halvac testing, end to end. Semuanya itu memang kerja-kerja Encik Amin lah yang berpengalaman yang lama dalam bidang testing ini. Jadi mungkin di awal ni Cik Amin ni orang mana? Asalnya Johor ke? Johor tak.
Contoh? Jawab awal bukan jauh. Okey, kalau tengok IC saya 04 lahir di Melaka Kem Terendap. Betul kata tu. Tapi kecek Kelantan fasih. Masih. Maksudnya Maknanya saya besar di Kelantan. Gitulah. Kelantan lah. Ya, Kelantan lah. Maknanya DNA Kelantan lah. DNA tak tahu nak kata, kena test dulu. Siapa tu Melaka Kelantan tu? Aduh. Habis tu sekolah mana? Sekolah Melaka ke Kelantan? Saya hanya sampai umur setahun setengah saja kat Melaka. Lepas tu pindah duduk di Kelantan, kira besar di Kelantan. Memang kira sejati Kelantan lah kira. Kelantan lah. Maknanya kau kat mana pun kecek bunyi Kelantan lah. TRW, Direct Warrior. Lepas tu ngaji mana? Mengaji pun Kelantan lah. Di degree Kelantan degree di overseas USM. USM. USM Aduh. Dia saya Penang lah. Jadi dan juga tak lupa juga kita masih lagi ada tajaan kupon McDonald lah. Jadi kepada yang nak dapatkan hadiah 3 set, 3 set maknanya 3 kupon. Satu kupon ada 5 set. Satu kupon dia ada 5 set McDonald. Jadi kena ready atas soalan yang saya akan bacakan seperti biasalah. Malam ni kita ada McDonald yang bermurah hati untuk nak memberikan sagu hati kepada sahabat-sahabat Mayang kita yang berjaya menjawab lah, yang berjaya menjawab soalan-soalan yang saya akan bacakan nanti. Ada 3 set. Ready kena tunggulah, Baik. Cik Amin, kita malam ni kita bincang pasal DNA babi bukan babi. Dia satu statement dan juga satu persoalan. Statement pun boleh, persoalan pun boleh. Maknanya malam ni kita nak bincang dari sudut teknikal dari sudut teknikalnya apakah DNA babi sebagainya itu yang akan dikongsikan. Cumanya kalau saya pergi Kelantan, pergi Johor, pergi Melaka, kampung saya pun ni, Kampung Labu Lanjut, Salak Tinggi pun dia juga sebut benda sama, DNA juga. DNA babi kan, siapa ke ceruk Pulau Keran tu, DNA babi juga. Kemudian kita tanya dia, DNA ni nanti gapo wacik? Mana kami tahu. dia boleh sebut tapi dia kata mana kami tahu, yang kami tahu pelik Kelantan je, DNA. DNA. Jadi mungkin di awal ni minta Cik Amin jelaskan sikit DNA itu gapo sebenarnya. DNA tu gapo dia. Okey. Gitu. Sila. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz yang handsome. Saya berhenti kita ni. Okay. Terima kasih sebab panggil saya. Saya pun tengok sahabat-sahabat sebelum ni duk cakap dengan dalam FB Ustaz Dr. Sa'adaman, Dr. Syukri, Dr. Nurul Hidayah. So saya tengok ini pakar-pakar bagian halal sains juga ni. So saya pun rasa macam kecil je. Tapi tak apalah. Saya kongsi setakat mana saya boleh kongsi lah. Okey. InsyaAllah. Okey, semoga kita menuntut ilmu dengan ikhlas dan terhindar daripada perasaan riak, ujub dan takabur dalam menyampaikan ilmu. InsyaAllah supaya kita dapat manfaat semualah. Okey, cakap pasal DNA ni. DNA ni short form lah, DNA. Okey, DNA ni bukan din nasi Arab ke, tak ada. Dia ataupun bukan nombor plate motor kita, tak ada. Okey, DNA ni kalau nama sebenar dia deoxyribonucleic acid. D tu deoxyribo, N tu nucleic acid. Itu bahasa yang sebenar, bahasa saintifik dia lah. Okey, DNA ni bahasa Jawa ke apa? Bahasa Jawa tu tanya Ustaz lah. Ustaz lagi tera tu. Saya tak erti bahasa lain, saya pada bahasa Kelantan, bahasa Inggeris, bahasa Melayu tu. Kemak. Okey. DNA ni kalau dia sebenarnya benda yang paling asas di dalam semua hidupan. Asalkan benda tu hidup, dia akan ada DNA.
tumbuhan ke, haiwan ke, manusia ke, dia adalah dia mesti ada DNA. Sebab apa? DNA ni sebagai satu pusat information. Maksudnya fizikal kita, dalaman ataupun luaran dibentuk oleh macam mana DNA kita. Sebab tu kalau kita tengok bila ayah ni macam ni rupa dia, mak dia rupa macam ni, bila kahwin keluar anak akan ada campuran. Dia belah mak saja pun ada, belah ayah saja pun ada, tapi banyak kita bercampur. Nampak jelas muka orang ni, kulit macam ni, rambut macam ni. Sebab DNA itu adalah gabungan daripada dua ibu dan bapa ni menghasilkan anak itu. Dan anak itu mempunyai DNA yang mana dia akan mentafsirkan macam mana matanya, macam mana rambutnya, macam mana telinganya, kulit dia cerah ke, sawo matang ke ataupun gelap sangat-sangat ke, dia jenis tinggi ke rendah ke, jenis lebar ke, jenis kurus ke, semuanya bergantung pada DNA. Jadi DNA adalah benda yang paling asas. Kalau tak ada DNA, tak adalah kehidupan. Dan DNA inilah sebenarnya akan menentukan benda ni apa. Even kalau kembar sekalipun, dia DNA dia akan berbeza. Dia tak akan sama. Tiada satu manusia pun di dalam dunia ni mempunyai DNA yang sama. Babi itu sendiri pun sebenarnya, kalau tak sama-sama babi pun, ambil DNA dia akan ikut daripada turutan pertama sampai ke turutan yang terakhir dia tak akan sama. Cuma dia ada certain region, ini babi, region ni semuanya sama. Di situlah yang orang kata saintis-saintis akan ambil sebagai satu guideline, satu portion. Kalau jumpa tempat di bahagian region ni, sekuensnya macam ni, ini confirm babi. Dia sama ada dia babi hutan ke babi lain ke, itu kena buat cara lain pula. So secara asasnya DNA ni satu benda, dia bukan binatang, tapi dia akan menghasilkan binatang ke, orang ke, tumbuhan ke, dia replicate. Maksudnya itulah benda yang paling asas dalam kehidupan. DNA ni. Cara ringkas macam tu lah. Maknanya memang dia boleh mengesan keturunan siapa, babi mana, babi hutan ke, babi bandar ke, atau juga dia memang dia boleh kesan kan? Baik. Saya nak minta juga pandangan daripada Cik Amin, kan orang lama dalam lab. Berapa tahun dalam lab pengalaman? Dalam 20 tahun ada lah kot. InsyaAllah. Maknanya hidupku matiku untuk lab ni. Hidupku matiku dalam lab lah. Sebab saya silap kubur pun ada lab kot. Kubur dalam lab juga. Maknanya sampai tahap tu jihad halal untuk lab ni. Jihad ni. Saya nak kaitkan dengan isu yang pernah berlaku kan. Isu yang pernah menggemparkan Malaysia. Isu tentang coklat dululah, Cadbury dulu. Yang pernah berlaku kan. Tapi kalau kita lihat bahawa walaupun saintis kesan ada DNA babi, tapi hukumnya dia kata halal, harus. Disebabkan oleh kontaminasi. Kan? Dan juga bukan disebabkan oleh apa tu formula dia. Okey. Dari sudut lab ini, orang lab, kalau saya hantar daging babi seketul, dia akan keluar result juga DNA babi detected. Maknanya DNA babi dikesan. Saya hantar gelas ni. Saya hantar gelas ni yang mungkin juga gelas ni contaminate. Maknanya berlakunya pencemaran. Maklumlah saya tadi pegang mana-mana keluar pegang gelas ni. Saya hantar test. Kesan juga DNA babi, result keluar DNA babi. Dikesan. Baik. Di sini maknanya lab boleh ke tak boleh nak bezakan di antara yang ni babi betul, hukumnya babi memang tak boleh, yang ni disebabkan oleh contaminant atau disebabkan oleh pencemaran. Boleh ke tak boleh? Lab ni dia boleh kesan, maknanya yang ni kontaminasi, yang ni formulasi. Gitu. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah saya akan cuba sedaya upaya bercakap, sebab di depan pasal saya kan ramai otai kot. Saya pun rasa nervous juga nak bercakap. Kita ada di sini. Saya baca sikit. Kita ada Syatik Rozana Jamil Ismail, Prof. Rafandi ada, Nasruddin. Pakar semua tu.
Wa'ak Jam, ni sahabat Syawati, Ustaz Johari pun ada di. Ustaz Johari, Ustaz Jo, sahabat saya Naga Mas di Jerantok dan juga Nina Arina. Tok guru saya Syatik, Noratini, Naga Mas, Nana Mazlina. Okay. Ramai jugalah. Saya ada dengan nama Prof Jamil. Prof Jamil tu lecturer saya dulu tu kat USM tu. Kan? Semuanya menantikan jawapan daripada Jamil. Kalau ada soalan yang lain, ada komen, silakan. Okey Ustaz, macam ni. Kalau kata-kata DNA ni, kata bila hantar ke makmal, kita test dan found positif. Maksudnya dikesan ada DNA babi. Okey. Bila ada kesan positif ni, dia sebenarnya contribution dia ada 3. Pertama, dia mungkin sabotage. Maksudnya ambil barang ni, pergi ambil picagari, cocok DNA, contaminatekan benda tu, sabotage. Nak sabotage lah maksudnya. Okey. Yang kedua, formulation. Formulation maksudnya dia tak kawal apa saja ingredient yang masuk ke dalam kilang. Maksud dia tak kawal dia sama ada halal ke haram. Terkenalah kemungkinan salah satu ingredient tu memang daripada sumber babi. Itu kita panggil formulation. Maksudnya salah satu ingredient yang digunakan untuk jadikan finish product tu sebenarnya memang sah haram daripada awal. Yang ketiga, contamination. Ini contamination. Contamination ni maksudnya semua ingredient yang masuk ke kilang tu dikawal sebaik mungkin. Mungkin ada halal executive semua, memang sah-sah, tidak ada sumber daripada haram. Tetapi bila ambil produk tu mungkin di pasaran ke apa semua ke, hantar ke mama tiba-tiba found positif juga. Jadi dia boleh mungkin kontaminasi, mungkin boleh formulasi ataupun mungkin boleh sabotage. Tetapi dia akan tentukan sama ada dia sabotage ke, kontaminasi ke, formulasi ke, sebenarnya makmal yang boleh tentukan. So dia ada kaedah dia sebenarnya. Positif, semua tiga-tiga ni positif, tapi macam mana nak tentukan? Saya dalam majalah Ad Halal, kalau saya nak tunjukkan, ini majalah Ad Halal dan keluaran Global Health dan Halbag. Dalam ni saya pernah tulis artikel berkenaan CSI. CSI ni bukan CSI ni macam siri dalam TV tu. Dia bukan crime scene investigation tapi senario contamination scenario investigation. Maksudnya siasatan senario di tempat kejadian untuk nak tahu sama ada positif tu disebabkan oleh formulation atau contamination ataupun sabotage. Benda ni boleh berlaku, boleh dikesan sebenarnya. Okey, saya bagi contoh simple aja. Okey, cara nak kesan kalau sama ada dia formulasi ataupun kontaminasi adalah kita kena kira dia by quantitative. Maksudnya kita kena kira berapa banyak DNA yang kita boleh dapat daripada produk yang kita dah extract tu. Dia ada kaedah dia berapa gram kita guna, kita buat extraction dan kita dapatlah yield of DNA itu. Berapa banyak DNA. Daripada DNA tu kita boleh kira kalaulah kontaminasi berapa banyak dia. Mungkin katalah bagi simple punya measurement, katalah kalau kontaminasi disebabkan benda sikit dia hanya terletak di tepi dan kita calik itu aja, mungkin 1000 unit sebagai contohnya. Kalau formulasi dia sampai mungkin 100,000 unit ataupun 1,000,000 unit, kalau kata sebagai benda simple unit lah. Jadi kita nampak jelas. Katalah macam ni, satu produk tu dia ada 5 ingredient. Salah satu ingredient dia adalah gelatin sebagai contohnya. Dan jumlah gelatin untuk menghasilkan produk ini hanyalah 10% sebagai contohnya. 10% ni kita boleh kira berapa DNA dia yang sepatutnya di akhirnya. Okey, itu by formulation. Dan bila kita bawa masuk ke lab, bila kita kira, bila dah form positif, bila kita kira adakah DNA tu menyamai yang 10% tu ataupun lebih daripadanya. Kalau menyamai 10% atau lebih padanya, maksudnya itu sah-sah dia adalah formulation. Maksud benda tu daripada sumber haram dibawa masuk awal-awal sebagai salah satu ingredient. Kalau kontaminasi, dia sikit je, dia tak banyak. Jadi bila kita extract, DNA yang keluar pun hanya sikit saja. Ataupun kalau orang teknikal, siapa-siapa di sini yang mereka yang dalam bidang nucleic acid, dia lagi tahu.
dia ada city value. Kita panggil city value ni bila kita keluar graf kita boleh baca lah sama ada di 31 ke 32 ke mungkin 37 38. Kalau dia jauh-jauh 37 38 tu sebenarnya ia menunjukkan bahawa amplification tu ataupun DNA tu sebenarnya sikit saja. Bila sikit saja kita boleh assume by assume saja tahu by assume dia mungkin kontaminasi bukan formulasi. Ya, maksud kita boleh dalam amal kita boleh kira untuk sampai ke tahap adakah dia formulasi ataupun dia kontaminasi. Maknanya boleh dikira lah. Boleh insya-Allah. Tapi dia masih lagi di assume, maknanya tak confirm betul-betul lah. Maknanya tak boleh nak boleh confirm bila kita kena betul-betul buat study, kita kena jumpa pengeluar produk itu sendiri, apa formula sebenarnya. Baru kita tahu. Sebagai contoh, kita tahu critical ingredient yang mungkin datang daripada sumber haiwan, ini banyak ni. So kita kena letak dalam satu table, sepatutnya di ini kena banyak ni. Kalau benda tu jauh kurang, itu kontaminasi. Kalau tiba-tiba hampir sama ataupun lebih, sah-sah itu adalah formulasi. Maksudnya dia tak kawal ingredient dia pada awal lagi. Masuk ke dalam kilang dia memang yang dah sah-sah haram. Bukannya kontaminasi di pasaran. Baik. Kita ada soalan daripada Encik Khair Anwar ni. Daripada Khair Anwar kata, apa pendapat Encik Amin berkenaan dengan porcine kit detector yang ada di pasaran? Adakah ia boleh dipercayai? Baik, saya tak nak Encik Amin jawab lagi yang ni, sebab saya nak buka dulu soalan berkenaan dengan soalan kupon ni. Kupon yang pertama. Soalan kupon yang pertama yang saya akan baca ni. Ready semua? Ready? Okay, kita ada banyak Cik Khairi ada Nur Aziah daripada besar, ada Al-Banjani Al-Kelantania, Kelantan. Nana Mazliana, alhamdulillah ada juga. Baik, soalan yang pertama seperti biasa saya akan ambil dalam 3-4 siapa yang dulu yang jawab tepat dulu, cepat dan tepat dia punya jawapannya. Yang tu saya akan pilih dulu hingga saya akan umumkan di akhir rancangannya. Baik, soalannya pada tahun berapa dan di manakah McDonald Malaysia membuka outletnya yang pertama di Malaysia? Yang ni nak kena Google sikit lah. Ya. Cepat Google. Pada tahun berapakah dan di manakah McDonald Malaysia pertama dibuka outletnya di Malaysia? Okey, yang tu sila berikan jawapan. Di mana dan juga tahun berapa McDonald yang pertama dibuka di Malaysia? Okey, yang tu siapa yang cepat saya akan pilih cepat dan juga tepat. Okey, Cik Amin. Jawapan tadi yang kata daripada ni adakah detector kan? Okay. Ada detector. Maksudnya adakah ia boleh dipercayai? Okey, macam ni. Apa-apa saja kaedah untuk mengesan porcine. Dia banyak sebenarnya kaedah mengesan porcine ni, bukan satu kaedah saja, bukan dia ini saja, dia ada banyak, nanti saya akan terangkan kemudian. Okey. Dia tak kisah apa saja kaedah, apa saja kit yang dia ada di pasaran ke, yang dijual cara online ke, itu boleh dipercayai ataupun tak boleh dipercayai, itu bergantung pada method tu ataupun kaedah itu dah di-verify ke tak, dah di-validate ke tak. Banyak kit di pasaran, saya banding kata banyak kit di pasaran, sebenarnya mereka kata okey, ini boleh test, ini 30 minit, ini 15 minit boleh dapat result. Tapi adakah mereka dah validate dan adakah mereka sudah dapat ISO 17025? Itu penting, sebab selagi tak validate, selagi tak dapat ISO, ianya masih ragu-ragu, sebab kita takut dia dapat result yang false positif ataupun false negatif. Kalau false negatif, sebenarnya dia akan menganiaya orang makan benda tu sebenarnya haram tapi nampak macam negatif, nampak macam halal. Kalau false positif pula, dia menganiaya penjual. Sebenarnya produk tu halal pun, tapi disebabkan dia mengeluarkan kit yang tak pernah di-validate ataupun tak pernah di-verify, menyebabkan keluarnya result yang terbalik daripada yang asal. Sebab tu nak tahu dia boleh terpercaya ke, tak boleh percaya ke, tanya pengeluar tu. Kit tu dah dapat ISO ke tak?
dah di-validate ke tak, dan apa benda produk yang dah dia validate. Dia kalau kata walaupun dah dapat ISO, dah validate, kalau dia validate untuk produk macam gummy jelly sebagai contohnya, tiba-tiba dia guna kit tu untuk minyak nak test lemak, dia tak boleh sebab dia tak sama cara untuk test. Dia tak boleh pakai. Dia still nak dah validate dan pada produk yang sama yang pernah yang dia test. Maksudnya terima produk macam ni, dia sebelum ni pun dia memang dah di-validate menggunakan produk yang sama. Baru kita boleh kata itu boleh dipercayai dan boleh digunakan pakai. Kena ada integriti maksudnya. Maknanya nak tak nak kit ni mungkin juga sekarang macam saya ambil contoh macam sekarang lah, orang nak test COVID, maknanya nak test hanya orang kata tidak boleh nak memberikan keputusan yang tepat lah. Hanya nak verify saja, tapi nak confirmkan betul-betul kena pergi pada lab yang dapat ISO yang telah di validate betul-betul saya kena terangkan juga. Dia macam ni, kalau kit yang ada pasaran tu yang kata macam pregnancy test kan, yang 30 minit dapat result tu. Yang tu sebenarnya banyak limitation. Memang banyak sebenarnya limitation. Dia tak boleh beli kit tu terus test semua jenis produk yang dia suka. Dalam kes ni, bila kita kata public ataupun orang luar test sendiri, dia masih result tu meragukan. Yang penting walaupun apa saja result yang dia dapat daripada kit tu, better hantar ke makmal supaya makmal akan menggunakan kaedah yang memang betul-betul yang dah validate lah, yang macam DNA test apa itu benda-benda yang memang dah well established. Kalau kit-kit ni biasanya masih banyak kit-kit yang tak di-validate tapi dah dijual merata-rata, even dengan harga cukup murah, $1 pun dah boleh beli. Banyak. Maknanya kita tak boleh nak percayalah, senang cerita tak boleh nak rely sangat. Okey, baik. Soalan daripada Mazlah Maz. Jika DNA tu sikit aja, assumption, report akan menunjukkan ada kehadiran DNA babi? Reportnya. Jika DNA itu sikit aja, assumption, report akan menunjukkan ada kehadiran DNA babi. Dia tanya kan maksudnya? Maknanya soalan, adakah report tu juga akan keluar DNA detected juga DNA babi dikesan walaupun sikit tadi? Okey, sebab itulah pentingnya bila lab tu, kalau tak ada ISO ini masalah dia. Tapi kalau bila ada ISO, nak dapat ISO tu macam-macam benda kena buat dalam amal. Antara benda yang paling penting nak kena buat ialah sensitivity. Maksudnya extraction kita atau kit yang kita gunakan tu sehingga ke serendah mana yang kita masih boleh detect. Sebagai contoh, ada kit yang boleh guna sampai boleh detect sampai 0.0001%. Baguslah tu. Yang itu baguslah. Tapi ada juga kit mungkin sampai 0.1% saja. Kalau dia Jamin. Okey, saya bila Cik Amin sebutkan 0.0001% tadi, saya nak kaitkan dengan satu lagi soalan daripada Cik Khairil lah. Cik Khairil ni memang sahabat kita ni. Teknologi makmal hari ini semakin canggih, meningkat, keputusan semakin tepat sehingga 0.001 contohnya. Jika kita lakukan samak atau enggak sertu lah tapi kita ambil swab sampel, jika keputusan makmal masih detect porcine, adakah sertu tidak sah? Yang baik, saya nak maknanya ada dua soalan di sini. Satu tadi, kalau kita ISO, dia kena ikut ISO barulah keputusan tu akan valid, walaupun dia detect hanya sikit saja dia punya kehadiran DNA tu, walaupun dikesan 0.001%. Jadi nak kaitkan pula dengan sertu ni, yang ni lebih kepada hukum lah pula. Okey. Apa pandangan? Saya jawab yang pertama tadi dulu. Okey. Yang pertama tadi berkenaan dengan bila kata sedikit, adakah masih boleh detect? Sedikit tu sebenarnya sedikit banyak macam mana? Sebab tu kita kata dalam makmal kita akan kira sampai ke kita panggil limit of detection, LOD. Serendah mana kit yang kita gunakan tu ataupun kaedah yang kita bangunkan itu boleh detect DNA. Macam kalau macam makmal kami boleh sampai ke 0.0001%, 30 kat situ. Maksudnya very sensitif lah maksudnya. Okey. Jadi kalaulah tiba-tiba ada produk sampai tiba-tiba dia punya DNA dalam tu
0.0000001%. Maksud ada 4 zero. Sure kami tak boleh detect sebab dia di bawah pada limit yang kami had yang paling rendah kami boleh pergi. Biasanya 0.0001% ni dah okeylah. Kira sebagai benda yang boleh diterima pakailah untuk mama. Dia tak, kalau rendah sangat tu sebenarnya dia jadi masalah lain. Nak cakapnya sama ada dia boleh tak boleh tu bergantung pada kaedah yang dibangunkan itu atau kit yang digunakan itu, serendah mana dia boleh extract dan serendah mana dia boleh detect. Itu je. Okay. And then balik pada soalan kedua tadi, berkaitan dengan samak setu. Satu benda nak kena betul-betul faham. Samak ataupun setu bukan aktiviti yang digunakan untuk menghapus DNA. Ya bukan. Sebab tu samak setu ni dipanggil ritual cleansing. Dia adalah untuk ritual. Dia ni nak basuh dengan air biasa pun boleh basuh, tak masalah. Memang kena test pun memang dah tak ada pun. Tapi bila terkena anjing, tempat tu ada daging babi terkena tempat tu, tujuan apa kita samak sebenarnya itu adalah di sudut sainsnya sebenarnya dia sebenarnya untuk mematikan mana-mana bakteria ataupun any pathogen yang bahaya daripada babi itu sendiri yang mungkin terpindah ke tempat yang kita kata tu. Sebab tu saya pun ada menulis artikel tentang why we need to setu. Kenapa setu guna tanah? Apa benefitnya guna tanah? Kenapa tak guna Dettol saja kalau dah terkena anjing tu terkena babi? Tapi dia ada reason dia. Jadi nak katanya kalau kata setu sebenarnya dia bukan untuk menghapuskan DNA. Once dah ada terkena daging babi ke apa semua tu, just setu. Kalau tiba-tiba lepas tu, ini kata silap saya Ustaz, kalau kita dah setu, tiba-tiba lepas tu pergi test, saya tak tahu adakah dikisah tak sah. Saya rasa dikisah kan setu lah. Cuma biasanya kalau masih ada dikesan DNA babi, something kena tukar keseluruhan alatan tu ke, ataupun tempat tu tak lagi dibenarkan untuk keluarkan produk halal ke, sebab setu sekali je. Sebenarnya tujuan setu dia lain. Itu yang timbulnya persoalan, adakah DNA babi tu babi? Ni baru nak jawab sebenarnya. Adakah DNA babi tu babi? Sebabnya memang diakui kalau kata bekas ataupun juga tempat yang kita buat proses sertu kan, katakanlah kontena yang daging babi pemasuk situ kan, yang jadi isu-isu yang sekarang ni lah. Kemudian kontena tu kita buat proses sertu. Sekarang ni pun kita lihat yang transport yang dah dapat sijil halal, mereka buat proses ni. Dan saya yakin bahawa kalau buat proses sertu, dah buat proses sertu, hantar ke lab, dia akan kesan juga. Sebabnya tadi proses sertu bukan nak mematikan DNA kan? Ya, betul. Dia nak mematikan pathogen yang kata boleh memudaratkan. Ya. So ini lebih kalau dalam kaedah fiqh disebut sebagai ta'abbudiyah, satu perintah. Dan juga satu hanya sekali je yang disebut tadi tu. Maknanya kalau tak letih kita test DNA ada dekat satu itu dia habis lah. Sebab tu persoalannya tadi adakah DNA babi tu babi atau juga DNA itu bukan babi? Okey. Dia sebenarnya soalan tu payah nak jawab sebenarnya tahu. Sebab dia dalam dua kategori yang berbeza. Apa yang saya maksudkan dua kategori yang berbeza. Okey, ni saya nak cakap secara jelas. Okey. Sebagai orang awam lah. Nak beritahu saya sebagai orang awam ni. Okey, kalau saya tanya, kalau back pada soalan tadi, DNA babi tu babi ke? Okey, kalau saya tanya soalan lain pula, kulit babi tu babi ke? Lemak babi tu babi ke? Bulu babi tu babi ke? Payah nak jawab tu. Kalau kata kulit babi tu babi ke? Tak, dia bukan babi. Halal lah. Mana boleh macam tu kan? Tak kena lah. Dah kulit babi kan? Kalau kita kata, okay, kulit babi tu babi ke? Dia memang bukan babi, tapi dia dari babi. Tapi tu DNA babi dari mana? Takkan DNA babi dari kucing tu? DNA babi tak mungkin daripada ayam, tak mungkin daripada lembu. Kalau DNA babi, memang dia dari babi. Sebenarnya, kita bercakap dalam dua kategori. Okay, satu kategori bahan
kulit babi ke, lemak babi ke, bulu babi ke, itu adalah benda ataupun bahan mentah yang digunakan untuk buat produk sama ada makanan ataupun kosmetik apa semua benda. Itu bahan. Bila kita cakap DNA dari skop halal, sebenarnya DNA tu bukan, jangan tengok benda. DNA adalah satu kaedah. Kaedah untuk menentukan benda tu datang daripada mana. Kulit babi. Dia bukannya sejenis haiwan DNA ini. Dia bukan haiwan, dia bukan bakteria, bukan virus, ada dia. Semua hidupan ada DNA. DNA macam saya cakap tadi, DNA dia satu benda yang pusat pada segala informasi untuk menghasilkan fizikal yang lengkap itu. Dia menghasilkan mata biru macam saya ke, mata hitam macam ustaz ke. Jadi nak katanya, kalau kata DNA babi ke DNA babi tu babi ke, itu sebenarnya payah nak jawab. Tapi kalau kita tukar soalan, DNA tu DNA babi ke? Nampak dia beza. DNA babi tu babi ke? Satu soalan. Yang kedua, DNA tu DNA babi ke? Itu ada jawapan. Sebab apa? Kita cuba tanya. Okey, hantar produk pergi ke makmal. Test keluar result. Lepas tu orang tanya, okey, jumpa DNA. Ada jumpa DNA. DNA tu DNA babi ke? Ya, DNA babi. Bila kata itu DNA babi, sah. Ada bahan yang datang daripada sumber babi, ada kat situ. Ni saya tak tepi dia lepas satu tadi. Itu sebab satu hanya sekali. Walaupun kesal lepas tu masih ada, tapi saya cakap dari sudut, kalau kata bagi soalan, kalau tanya ke soalan, adakah DNA babi, itu sebenarnya tak ada jawapan. Dia payah. Sebab DNA babi sebenarnya, dia kata DNA ialah satu kaedah untuk mengesan sumber dari mana. Kalau kata babi adalah satu benda. Dia sebenarnya dia tak boleh match, dia tak boleh masuk. Soalan yang maknanya tepat kalau kita kata nak dapat jawapan yang tepat, dia kena mengaji lah. Memang kena mengaji. Kena mengaji lah. Maknanya dia tak akan dapat jawab secara objektif. Dia tak boleh. Dia memang jadi subjektif. Ya ke tidak tu bukan isu. Sebab saya lihat maknanya macam Cik Min sebut, okey, memang DNA babi tu adalah dari sumber babi. Itu dari sudut sains. Yes. Kalau tanya ulama, lain pula jawapan dia. Okey. Dia kata okey, walaupun DNA babi tak semestinya dihukumkan dengan hukum kaedah menghukumkan babi. Maksudnya ada masih ada ruang, dia tak haram lah maksudnya. Yang tu kita akan bincang lain kali lah. Ni dari sudut teknikal sainsnya. Okey, baik. Saya tengok kita apalah kita raikan daripada Encik Khairil lagi. Okey, produk kosmetik yang memohon halal, kenapa tidak diwajibkan permissible test atau ujian ketembusan air? Ni apa? Ujian ketembusan air ni apa? Cik Min? Ujian ketelapan air kot. Ya. Saya tak tahu apa maksud dia produk kosmetik, sebab macam ni. Dulu pernah ada isu produk orang kata apa mesra air semayang. Pernah dengar kan? Okey. Mesra wuduk. Mesra wuduk maksudnya pakai kat muka, tak perlu nak basuh. Sebab dia kata itu nanopartikel. Maksudnya air akan telak masuk. Isu itu pernah ditanya, sah ke tak ambil air semayang kalau pakai mesra wuduk punya kosmetik. Saya ni pendapat saya lah. Pendapat saya, dia bukan lagi jadi air mutlak. Kan? Dia jadi air dah bercampur dengan bahan-bahan hingga bertukar warna, bertukar rasa dan bertukar bau, maka dia dah tak sah ambil air semayang. So kalau kata kosmetik tu, walaupun dia kata nanopartikel sekalipun, sebenarnya bagi ini pendapat saya lah, saya ingat Ustaz lagi tahu jawapan dia. Tapi test ketelusan ketelusan air kan, kosmetik ni tak ada ujian telap air. Tak ada. Saya tak tahu apa dia maksudkan, dia sudut untuk yang air semayang tu ke apa. Kalau macam tu yang tu kita minta Cik Khairil jelaskan lagi. Okey, saya banyak nak bacakan sahabat kita ni, Cik Rohaizat, sekarang ni berada di Turki. Turki Rohaizat. Orang Turki, alhamdulillah. Lama Turki dah buka cawangan halal di Turki kot. Okey, buat masa ni kebanyakan makmal menggunakan RT-PCR analisis. Ada metode analisis lain yang boleh diiktiraf, contohnya DNA hybrid.
Ya. Macam mana Cik Amin? DNA hybridization. Hmm. Okey, bila kata analisis makmal, kita duk cakap pasal DNA test. Pergi mana-mana pun orang cakap pasal DNA test. Even JAKIM pun, untuk mama panel JAKIM pun, mereka tak terima test kaedah lain selain pada DNA. Sebab DNA lah setakat ini yang paling orang kata well established method untuk mengesan sumber daripada haiwan mana kalau benda tu ada haiwan. Okey. Tapi sebenarnya dalam bab halal, even apa yang kami buat sekalipun sebenarnya sekarang ni, sebenarnya bukan setakat DNA yang kita boleh gunakan sebagai kaedah untuk menentukan ada porcine tak ada porcine dalam produk sebenarnya. Dia ada banyak lagi. Sebagai contoh, kita panggil polypeptide. Ini menggunakan alat kita panggil LC-MS. Kalau tadi DNA kita guna RT-PCR. So kita ada kaedah polypeptide untuk menggunakan LC-MS. Kita ada triglyceride boleh menggunakan GC-MS. Kita ada immunoassay yang menggunakan satu kaedah kita panggil protein juga, dan kita ada juga guna GC-MS fatty acid metal ester. Maksudnya ada banyak lagi kaedah lain yang boleh digunakan selain pada DNA. Sebab kita kena ingat macam ni. Saya pernah baca sebelumnya satu artikel daripada luar negara, jurnal, 70% produk yang highly processed yang ada dalam pasaran, DNA dia memang dah rosak. Sebab DNA tu memang dah rosak. Jadi maksudnya sebab bila kata produk ni highly processed, dia akan apply heat, dia akan apply chemical, dia akan apply pressure. So DNA tu memang dah rosak. So kalau benda macam ni, kalau kita still guna DNA punya analisis, sure result dia negatif walaupun datang daripada sumber babi. Sebab apa? Sebab DNA tu memang dah rosak. Sebenarnya kita kena tengok kaedah lain. Sebab tu sebagai contoh produk kosmetik yang menggunakan gelatin ataupun collagen ataupun gelatin dalam kosmetik, kalau guna kaedah DNA, walaupun gelatin tu daripada babi, biasanya result negatif. Itu sebenarnya false negatif. Ya, sebab DNA memang dah rosak. So apa banyak kes contoh ni Cik Amin dalam produk kosmetik yang ada diketahui macam ni, sebab adakah test ini sebagai final say to ensure dia ni halal ataupun haram sebab sekarang ni semua nak test. Tapi mengikut apa yang Cik Amin sebutkan, kalau dah DNA dia rosak dalam produk kosmetik contohnya, kebiasaannya produk kosmetik bagi orang awam lah yang Cik Amin telah test ni, kebiasaannya produk kosmetik apa yang ada babi ni, tetapi bila nak dites DNA dia rosak. Boleh share tak? Banyak produk daripada Korea positif, tapi bukan melalui DNA yang kami test, tapi melalui polypeptide saya cakap tadi. Menggunakan alat kita panggil LC-MS, melalui angle polypeptide. Tadi DNA kan, ni sekarang ni dia molekul lain. Polypeptide ni dia still orang kata stable untuk test, walaupun kosmetik tu sudah dipanaskan dia macam-macam benda formulation dia buat, tapi DNA dah tak ada. Tapi polypeptide kita boleh kesan sebab kita ada satu sequence yang macam DNA punya sequence juga, turutan asid amino yang unik, yang mana kalau collagen ni ataupun gelatin ni datang daripada babi, inilah turutan asid amino dia. So kita panggil polypeptide analysis. Sebab itulah kita orang makmal kena betul-betul faham, dan kena betul-betul ada skill dan knowledge serta orang expertise bahagian ni. Bila tengok produk macam ni, dia kena baca dulu ingredient. So daripada situ bagi orang yang pakar, dia akan tahu, oh ini DNA tak boleh, ini kena guna mungkin fatty acid metal ester punya angle, ini mungkin kena guna triglyceride, ini mungkin kena guna polypeptide. Ni kena betul. Kalau tak nanti keluarlah result yang sebenarnya tak betul daripada apa yang sepatutnya. Nah, result dia akan jadi false negative. False negative bahaya. Sebab benda tu mungkin haram tapi kita ingatkan halal. Itu cukup maknanya banyak jugalah produk-produk kosmetik yang macam tu kan? Banyak. Ingat baik-baik kalau produk kosmetik lah paling banyak menggunakan bahan-bahan daripada sumber haiwan, dan kebanyakannya daripada sumber babi. Tak kira lah gelatin ke apa semua tu. Yes. Sebab tu saya buat video YouTube. Saya buat 10 bahan ramuan dalam kosmetik yang bersumberkan babi tu. Saya dah tengok tu.
boleh tengok. Jadi mungkin Cik Amin apa yang Cik Amin sebut tu maknanya memang betul lah kan? Ya. Banyak sumber yang ambil daripada tu. Jadi kena hati-hati dah. Baik. Saya nak berikan soalan yang kedua sebelum Cik Amin jawab bagi daripada soalan ni. Saya nak berikan soalan yang kedua untuk McDonald, kupon McD kupon McD. Apa tu Cik Amin boleh baca dulu soalan daripada Prof Pandi tu. Baca dulu Okey, soalan untuk McDonald. Soalan yang kedua soalan yang kedua, namakan burger dan pie promosi terkini McD. Namakan burger dan pie promosi terkini McD. Nama kedua tu. Nama burger dan juga pie promosi McD. Cik Amin makan ke McD? Makan daripada kecil lagi. Besar Mac kan. Orang kata panggil Mac lah. Okey, siapa yang jawab dulu betul, saya akan pilih dua burger dan pie. Baik, kita pergi kepada soalan Prof ni. Ketika Allah menciptakan makhluk yang pelbagai termasuk manusia, haiwan, tumbuhan dan juga mikroorganisma, akan disertakan setiap satu makhluk itu dibekalkan dengan kod tertentu. Dan uniknya kod-kod ini tidak akan sama dengan yang lain. Kod untuk manusia tidak akan sama dengan haiwan dan juga tumbuhan. Even sama manusia pun juga ada kod masing-masing. Even dua beradik sekalipun tidak akan ada kod yang sama. Cuma ada certain region yang menjadi identiti kepada setiap jenis makhluk. Ini pandangan daripada Prof. Alhamdulillah ya. Betul, saya setuju. Betul lah. Baik. Ada tak kalau kita lihat di sini Murni kata produk daripada Korea. Oh no, maknanya ramai peminat produk kosmetik Korea. Okey. Kalau produk makanan macam mana? Pengalaman Cik Amin yang duk test sebagainya produk makanan. Kebiasaannya produk yang high risk yang ada dikesan daripada sumber babi ni. High risk. Kalau high risk, marshmallow tu jangan main-main. Marshmallow tu. Ya, marshmallow tu gelatin dia kebanyakan memang datang daripada babi. Sebab tu macam Ustaz selalu cakap, pentingnya ambil produk yang ada logo halal. Yang tak ada logo halal, chances ataupun possibility nak datang pada sumber-sumber yang haram tu memang cukup tinggi. Okey, produk-produk macam produk-produk bakery, produk-produk confectionery, produk-produk yang macam coklat gula-gula apa semua ni, ni antara produk-produk yang high risk sebenarnya. Kalau tak ada logo halal, memang kebanyakannya benda tu datang daripada sumber-sumber babi yang lebih lagi aditif yang digunakan. Memang kebanyakannya emulsifier. Kalau tak hati-hati memang datang daripada sumber-sumber babi. Sebab tu dah pentingnya ambil produk yang ada logo halal. Tapi logo halal yang paling diyakini adalah JAKIM lah. Sebab negara luar ada juga produk yang ada logo halal tapi masalahnya besar. Banyak yang kami test produk yang ada logo halal negara luar tapi form positif. Ada juga? Ya, ada. Yang produk-produk yang chewing gum ni? Chewing gum? Apa ni? Apa tu? Dulu White Rabbit. Tapi White Rabbit tak ada logo halal kan. Tapi masalahnya White Rabbit ni kalau tengok dalam FB dia masa dia mula-mula launch aiskrim White Rabbit tu, beratur panjang orang Islam masalahnya. Sebab tak tahu. Jadi mereka duk makan. Rupanya sebenarnya ada benda-benda yang haram. Itu kami pernah test dalam amal pun memang kita pernah test. Even Brunei pun dah test, benda tu memang konsisten. Memang dia datang daripada gelatin tu daripada sumber babi. Sebab memang White Rabbit tu memang kilang di China pun, kalau China ni memang kena hati-hatilah. Ya. So apa nasihat Cik Amin yang orang duk beli produk-produk online yang direct daripada luar negara ni kan? Lebih lagi produk kosmetik daripada luar negara, daripada Korea. Kena hati-hati.
Produk memang antara produk high risk sebenarnya kosmetik lah. Kalau tak ada logo halal, ya kata even yang ada logo halal pun kadang-kadang memang ada masalah. Sebab tu saya tekankan Ustaz kan bagi saya, supposed to be lah, orang kata apa ni, halal analysis supposed to be part of halal certification. Dia akan menjamin integriti itu sendiri. Sebab dengan mata kasar kita takkan nampak, kita takkan boleh verify benda tu daripada sumber haram ke sumber halal ke. Kadang-kadang bercampur. Kalau bercampur tersalah campur tu satu hal. Yang lagi dahsyatnya, mereka kata ini halal, rupanya mereka campur. Lepas audit mereka campur-campur. Ada banyak kes macam tu. Ada. Even kami pernah terima produk daripada Indonesia dulu yang dah ada logo halal, tapi bila kita test dalam amal memang positif. Ya Allah, hai. Jelas pun. Sebab tu orang tua dulu hanya pakai bedak sejuk bedak sahabat saya kata dia pakai bedak cap nona gitu ya dulu. Dulu ya. Mak saya pernah pakai. Tu je. Tak maknanya boleh tahan jodoh je sehingga ke akhir hayat. Hari ni orang pakai kosmetik ada biru, hijau, kuning semua ada di muka, warna perpaduan. Tapi tak sampai 2 hari. Jadi tu juga benda yang kena lah. Baik, kemudian Prof Andi kongsi lagi produk kosmetik pengguna perlu peka juga bukan sekadar aspek halal sahaja. Tapi juga produk aspek keselamatan. Produk kosmetik dapat banyak juga bahan berbahaya. Ya, antaranya merkuri dan yang lain lagi. Sebab itu bila kita kata produk kosmetik juga kena ambil perat tentang tajibat. Ya, padanya itu juga kena ambil. Okey. Saya nak pergi kepada soalan yang terakhir daripada McDonald ni. Bersedia. Jadi saya dah pilih, dah ada pun dua senarai yang saya catat. Yang soalan yang ketiga, nama 2 negara tidak termasuk Malaysia. Nama 2 negara tidak termasuk Malaysia di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara yang outlet McDonald-nya 100% halal. Namakan 2 negara yang outletnya adalah 100% halal. Di Asia Tenggara selain daripada Malaysia. Sebutkan siapa yang cepat. Okey. Syukri Ibrahim. Apa jenis produk kosmetik yang mereka pakai dari dulu? Itu maknanya PM. PM tepi Ni bukan yang ni. Syukri Ibrahim katakan handsome. Itu kena PM tepi lah. Itu PM tepi. Okey, baik. Saya baca sikit Nur Atini Ishak. Nur Atini Ishak ditanya antara teknik DNA dan peptide yang manakah yang terbaik untuk mengesan kehadiran porcine dan produk berasaskan gelatin? Ada teknik DNA dan peptide yang mana terbaik untuk mengesan kehadiran porcine dan produk berasaskan gelatin. Dia tengok produk apa. Sebab gelatin ni sebenarnya uniknya gelatin ni dia banyak dia hampir dalam semua benda. Tak kira produk makanan ke, produk kosmetik ke, produk pharmaceutical lebih lagi, memang ada gelatin. Tapi kebanyakannya bila gelatin tu ada dalam kosmetik ataupun dalam pharmaceutical, biasanya DNA dah rosak. So kena guna peptide. Peptide is the best. Cuma kadang-kadang ada juga dalam produk kosmetik kita masih boleh kesan DNA untuk ingredient gelatin tu masih. Kalau produk kosmetik tu dia tak melalui proses yang unik ataupun yang complicated. So masih remain lah DNA tu kita boleh analyze. Tapi kebanyakan produk kosmetik dengan pharmaceutical biasanya DNA dah tak ada, so kita better guna peptide. So pentingnya kita kena ada method yang pelbagai supaya kalau tak boleh guna ini, kita ada alternatif lain so that kita boleh sentiasa boleh verify melalui halal science itu sendiri. Okay, right. Saya ambil, okay. Kalau kita lihat sekarang ni pernah berlaku lah. Saya hantar sampel yang sama. Sampel yang sama ke lab A dan lab B. Sampel yang sama ni, produk yang sama.
Dan juga lab ini juga menggunakan alatan yang sama, katalah PCR apa juga lah. Tapi dia memberikan result yang berbeza. Okey. Satu positif, satu negatif. Mungkinkah ini boleh berlaku, Cik Amin? Boleh. Produk yang sama? Boleh. Tak ada masalah, memang boleh pun. Dia ada sebab dia. Okey. Okey, katalah kata lab tu dua-dua memang lab dah ada ISO. Okey. Dua-dua menggunakan alat yang sama. Tapi kita kena ingat, menggunakan alat sama sekalipun, kadang-kadang kaedah tu mungkin agak berbeza. Mungkin ada perbezaan. Sebagai contoh macam DNA lah kata. DNA dia boleh berbeza disebabkan mungkin orang kata apa, menggunakan kit yang berbeza. Kit ni dia punya chemical tak terlalu orang kata apa, tak strong enough untuk extract keluar DNA daripada sel itu sendiri. Maksudnya dia tak boleh pecahkan dinding sel, menyebabkan DNA tak boleh nak keluar. Itu cara layman lah maksudnya. Jadi maksudnya kalau kata kit ini tak so strong untuk pecah untuk keluarkan DNA daripada produk yang macam ni, maka dia akan dapat result yang berbeza. Sebab tu pentingnya bila kita nak validate, kita kena pilih apa produk kita yang kita nak validate. Sebab bila kita dapat ISO dalam standard Malaysia punya mama-mama yang sudah dapat ISO, mereka akan bagi tahu apa skop sampel. Jadi pentingnya orang awam ni ataupun NGO ke ataupun authority lebih-lebih lagi, bila mereka nak hantar ke makmal ni, produk ni mereka kena pastikan walaupun lab tu memang dah dapat ISO, adakah adakah skop sampel mereka tu sama dengan produk yang mereka nak hantar. Sebab mungkin mereka validate produk lain bila hantar produk lain. Jadi kit punya kaedah yang digunakan sebenarnya tak sama. Bila mereka tak pernah validate kaedah mereka tu menggunakan produk yang dah dihantar, kemungkinan dia dapat negatif. Jadi negatif sebenarnya false negatif. Kalau satu lagi lab memang mereka betul-betul itulah produk yang mereka validate dan itulah produk yang mereka terima untuk test dan mereka dapat result positif. So sekarang ni bila kata dua keadaan yang berbeza ni, satu positif satu negatif, dia memang kita kena tengok baik-baik di belakangnya, kata behind the scene itu sendiri. Siapa yang membuatnya? Method dah validate ke tak? Lebih-lebih lagi kalau kita adakah human factor boleh menjadi sebab? Ya. Memang sehebat ataupun how competent is the staff. Sebab tu integrity lab nak kena faham betul-betul. Result daripada lab yang berintegriti saja kita boleh pakai. Integrity lab dia ada 3 elemen yang kena betul-betul penuhi. Pertama, lab tu kena ada ISO. Memang dah dapat ISO 17025, bukan 9001, bukan 22000, bukan. 17025. Okay, pertama. Yang kedua, walaupun dah dapat ISO, dia kena di handle ataupun di run oleh person in charge yang memang dah certified, sama ada dia certified chemist, certified food technologist ataupun certified biotechnologist. Yang penting dia dah certified. Sebab kalau dia dah certified, maksudnya dia orang yang ada skill, ada pengalaman, dia orang yang betul-betul di bidangnya lah. Jangan kita lab dah ada ISO, tiba-tiba pergi ambil orang yang masih menunggu SPM sebab pandemik, pergi kutip orang ni. Maksudnya kompetensi staff tu tak ada. Okey. Kalau yang pertama, lab kena ada ISO. Yang kedua, kena competent staff. Walaupun lab dah ada ISO, walaupun staff dah competent, tapi satu lagi, yang last kali untuk menentukan integrity adalah method to validate ke tak. Method kena validate. Staff yang competent yang run dan lab tu memang dah dapat ISO. Barulah ketiga-tiga ini menjamin integrity result yang keluar daripada lab itu. Jadi kalau keluar result itu memang positif, terimalah positif. Sebab itu memang dah dibuat dalam bentuk orang kata dah di handle oleh orang-orang yang bertepatan. Method dah validate, lab itu sendiri pun dah dapat ISO. Sebab tu kena ingat baik-baik, result ni dia ada 4 jenis result. Sama ada dia betul-betul positif ataupun betul-betul negatif. Dia sama ada dia false positif ataupun false negatif. False positif ni biasanya disebabkan human error. Kalau false positif. Kalau false negatif, false negatif ni disebabkan oleh method tu sendiri. Kalau method tu tak betul dan dia keluar dia tak keluar result tu yang porcine sebagai contohnya. Walaupun itu memang datang daripada babi, tapi dia tak keluar result detected. Sebab apa? Method dia guna tu salah. Sebab tu false negatif method, false positif human error. Sebab tu penting benda macam ni.
Baik, soalan terakhir. Ya. Soalan terakhir. Baik. Jadi sebenarnya kalau kita tengok kecanggihan lab hari ini menyebabkan kita ni susah lagi. Kan? Nak kena dia sensitif. Babi sensitif. Tapi memang kalau kita lihat video-video saya ni yang saya buat dalam channel YouTube, saya mohon semua sahabat-sahabat yang ada sekarang sila tengok channel YouTube Ustaz Amir Halal itu, tengoklah dan juga share, subscribe. Jangan lupa itu adalah diwajibkan. Bila saya buat video tentang babi ni, cukup ramai orang minat. Video tentang babi ni cukup ramai orang minat bila bab babi. Jadi kalau kita lab sekarang ni ya, oleh kerana lab halal yang ada oleh yang Cik Amin buat ni juga disebabkan oleh babi, betul? Sebab ada babi lah. Sebab ada babi lah, adanya lab tu. Maknanya jangan marah babi lah, jangan marah kepada babi. Sebab babi tu adanya lab halal yang Jakim boleh buat berpuluh-puluh juta tu kerana adanya babi. Cuma di sini kalau ianya terlalu sangat nak test, ada orang kata bahawa sukar hidup ni. Apa pandangan dari sudut teknikal sikit lah? Sebenarnya dia macam ni, saya pegang saya. Islam itu mudah lagi memudahkan. Cuma jangan dipermudahkan. Islam itu mudah lagi memudahkan, cuma jangan dipermudahkan. Okey, Islam itu mudah sebab apa? Sebab kita ada Al-Quran, kita ada hadis, kita ada ijma' qiyas untuk menentukan satu hukum itu halal seperti itu kan. Follow je benda ni, ikut je. Quran, hadis, ijma' qiyas semua dah ada dah. Okey. Islam itu mudah lagi memudahkan. Kenapa memudahkan? Memudahkan sebab Islam itu ada flexibility. Kalaulah haiwan itu tiba-tiba makan, ikan keli itu makan perut babi, kita ada jalalah punya program kan. Quarantine benda tu. Selamatlah, itu ada jalan keluar. Kalau kita kata sebagai contoh macam pandemik sekarang ni, tiba-tiba vaksin tu tak ada pun yang halal, kita ada jalan keluar. Darurat. Bila ada darurat, dibenarkan ambil. Pada kes tu. Sekejap, Jamin. Ya. Kalau dites vaksin COVID sekarang ni boleh dikesan tak DNA? Okey. Vaksin tu dia bukan dia buat yang daripada end product ni. Ya, end product. Vaksin ni apa saya faham lah, saya tak mendalami bahagian farmaceutical vaksin ni. Okey. Daripada apa saya Cik Amrahibuan explain hari tu, daripada apa saya faham, vaksin ni sebenarnya kalau kita tengok senarai daripada AstraZeneca ke Pfizer ke semua tu, apa dia kata, virus yang dilemahkan atau virus yang dimatikan. Dia benda tu dia tak ada kaitan dengan halal haram dah. Dia bukan daripada babi dan bukan babi pun. Okey. Tapi nak menghasilkan vaksin yang siap tu sebenarnya dia ada banyak-banyak bahan tambahan lagi. Antaranya gelatin. Gelatin tu lah kita kena tahu dia halal tak halal. Kalau nak hantar untuk test, kena test dari sudut gelatin tu. Kalau gelatin tu sebenarnya tiba-tiba kita found positif ada DNA babi dalam gelatin yang digunakan untuk produk tu, maka bagi saya haram lah sebab kita ada alternatif, ada gelatin yang halal. Kenapa pergi ambil yang haram punya? Kalau kita nak beli daripada Cyber Farm sebagai contoh, minta dia orang guna gelatin yang halal lah. Nak test DNA babi bukan dalam vaksin tu tapi bahan-bahan yang sampingan tu. Maknanya pernah tak test vaksin? Kami tak pernah test vaksin tapi enzim dan produk-produk perubatan tu kami pernah test. Dari sudut DNA memang tak boleh test DNA. DNA dah tak ada. Kami menggunakan ELISA, satu kaedah lain. Kaedah ELISA yang bila kami test memang kami tahu ini enzim ini bukan enzim, saya lupa. Ke vaksin saya betul lupa. Ada ubatan daripada Indonesia, memang dia kata datang daripada ada sumber babi. Kami test DNA memang tak boleh jumpa, memang not detected. Tapi menggunakan ELISA protein, yes boleh. Itulah. Terima kasih banyak. Jadi saya nak sebut kan yang orang kata tentang vaksin sekarang ni adanya DNA babi, ditest pun tak ada kan? Ditest pun tak ada kan? Ada. Dan juga ketika kita lihat bahawa walaupun ada di sana DNA babi sekalipun ada, tetapi kalau dah pecah pun tak boleh kesan juga. Betul Sama dah. Jadi dia juga akan berbalik kepada integriti orang yang buat. Ya.
Betul dia akan balik kepada integriti orang yang mengeluarkan produk tu. Sebab itulah penting halal built-in ini dipraktiskan dalam industri. Maknanya orang yang buat, saya dulu pernah sekali saya pergi ambil satu produk, hantar ke lab memang tidak dikesan, tetapi pengakuan orang yang buat ni dia kata ada, memang dia letak pun. Sebab lab ini adalah macam yang Cik Amin katalah, banyak faktor yang boleh juga menyebabkan dianya itu boleh dikesan, enggak boleh yang tidak dikesan. Okey, terima kasih banyak Cik Amin, banyak ilmu yang kita dapat hari ni. InsyaAllah akan ada pula siri-siri yang kedua pula. Kita nak tengok untuk sebab ramai yang kata tentang kosmetik yang ada test ni. Kita nak dari sudut kosmetik yang dikesan DNA babi ni. Jaga molek lah, jaga molek. Nanti kita buat sesi lain nanti pasal kosmetik. Sesi lain. Tak dah ni. Okey, kita raikan sikitlah dia Muhammad Hari. Produk vaksin dah melalui pelbagai proses penguraian, penelitian dan juga pelbagainya. Last sekali memang kena dapat pure antigen tanpa ada bahan lain. Itulah yang Haji Muhammad Hari kita ni, halal azad di Parman Niaga kan. Okey, baik. Sebenarnya still boleh dapat detect porcine, yang mana ni? Amirah kata, still boleh dapat detect yang mana ni? Wallahualam kita apa ya tu kita akan bincang kemudian lagi. Okay, saya nak dia masih lagi ada hujah. Tak apa, kita open, tapi kita akan sambung pada siri-siri yang akan datang insya-Allah. Tunggu Okey, saya nak umumkan pemenang untuk soalan soalan yang pertama. Soalan pertama saya tanya apa tadi? Saya tanya tentang pada tahun berapa dan di manakah McDonald Malaysia membuka outletnya yang pertama di Malaysia? Jawapannya lah pada tahun 1982 di Bukit Bintang. 1982 di Bukit Bintang. Pemenangnya adalah Hasnita Jais. Hasnita Jais. So kepada nama yang saya sebutkan, sila PM direct kepada kami. Nanti saya akan hantarlah kepada pihak pengurusan MACD nanti Baik, soalan yang kedua, namakan burger dengan pie promosi terkini MACD. Jawapan dia adalah spicy beef dan caramel cream cheese. Spicy beef dan caramel cream cheese. Soalan ni saya ambil daripada Syatik. Syatik. Sila PM, minta pihak admin juga tengok Syatik. Dia tadi Hasnita Jais. Baik. Yang ketiga, soalan yang ketiga mengenai nama dua negara yang tak termasuk Malaysia di Asia yang outlet McDonald's-nya 100% halal. Dia ada Singapura, Indonesia dan juga Brunei. Jadi yang jawab cepat adalah Ili Nazrah Saleh. Ili Nazrah Saleh. So kepada Hasnita Jais, Syatik dan juga Ili Nazrah Saleh, sila PM page ini untuk nama, nombor telefon dan juga alamat. Nama, nombor telefon dan juga alamat. Nanti dia akan dihantar kupon dan juga anda boleh claim di outlet ni. Jadi macam promoter pula ni. Baik. Terima kasih banyak kepada semua sahabat-sahabat yang dapat bersama dengan ini. Sama ada yang langsung ataupun yang tak langsung. Inilah juga antara kata majlis ilmu yang sempat saya kata nak kongsikanlah kepada kita semua supaya dapat manfaatnya. Okey, sepatah dua daripada Cik Amin akhirnya. Alhamdulillah kita akhirnya berakhir juga. Tapi perkongsian ilmu itu harap kita boleh sama-sama guna dan kita boleh sama-sama share nanti kemudian. Dan yang penting apa yang kita dapat ini kita boleh bukan setakat simpan seorang-seorang, sebar-sebarkan. Dan jangan lupa untuk seterusnya program bersama Ustaz Amri, otai halal kita ini.
Daripada saya minta maaf kalau ada apa-apa salah kata ataupun salah definisi ataupun salah ayat-ayat ke semua yang kesilapan itu daripada saya sendiri dan segala kebaikan itu daripada Allah juga. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak dan juga kita berdoakan Encik Amin terus dimudahkan urusan dan diberikan kesihatan yang baik untuk meneruskan jihad halal testing ini. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, saya rasa itu saja daripada kami. Mohon maaf juga daripada saya. InsyaAllah kita akan jumpa pula pada minggu depan dengan membincangkan tajuk yang lain yang lebih ilmiah untuk kita nak kongsikan insya-Allah. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati. Subhanallah. Astagfirullah.